Baik, untuk jam ini kita masih lagi membincangkan berkenaan perkembangan COVID-19 dalam negara di mana yang semalam daripada 12 kluster baharu yang dikenal pasti semalam, 10 daripadanya melibatkan 10 kluster berkaitan tempat kerja dan 2 kluster komuniti. Persoalan dibangkitkan, adakah keperluan sektor perkilangan atau tempat kerja ini ditutup atau sebaliknya? Dan untuk mengulas lanjut, kita bersama penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa khabar selamat ni? Selamat pagi Prof. Prof, pada pandangan Prof, berkaitan dengan persoalan tersebut, adakah kerajaan perlu melakukan PKP secara bersasar terutamanya di kawasan perindustrian itu sendiri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya rasa kita sedang tercari-cari cara bagaimana nak menangani isu ni. Dan saya merasakan bahawa kita tersalah medan perang. Kerana medan perang kita adalah di rumah, bukan di tempat kerja, bukan di supermarket, di departmental store atau di restoran. Sebab penyakit ini akan menjangkit di rumah di mana tidak ada physical distancing dan SOP. Jadi kenapa kita nak tutup kilang, restoran, departmental store dan hypermarket semua? Kita perlu tangani isu ini dari rumah. Apa yang masalah saya rasa ialah kita tidak dapat mengenal pasti siapa yang ada jangkitan. Dan inilah isu yang sebenar yang perlu ditangani, bukan isu penutupan ekonomi. Tapi Prof, jika ia benar-benar dilaksanakan, bagaimana kita nak memahami implikasinya terhadap kesan ekonomi? Saya rasa kalau ia dilakukan, dia akan memberikan satu kesan yang lebih teruk daripada apa yang berlaku pada tahun lepas. Kerana kali ini, walaupun beberapa peniaga sudah lebih bersedia melakukan perniagaan secara online, tetapi kebanyakan orang, kebanyakan peniaga kecil, kebanyakan pengguna sebenarnya sudah merasakan kita sepatutnya sudah menang peperangan ini. Jadi mereka tidak bersedia lagi dah. Mana kalau ini dilakukan juga mungkin kita akan kehilangan lebih daripada apa yang berlaku tahun lepas, 2.3 bilion satu hari kehilangan sumber ekonomi. Prof, cakap-cakap di media sosial juga ada menyatakan bahawa dahulu masa PKP 1.0 ekonomi ditutup, kes dapat diturunkan. Tetapi ketika ini pelaksanaan PKP 2.0 tetapi kebanyakan sektor ekonomi masih lagi beroperasi dan kita dapat melihat kenaikan kes sehinggalah 5,000 kes. Jadi apa sebenarnya langkah yang perlu kita lakukan, Prof? Sebenarnya kenaikan kes itu memang sudah dijangkakan kerana dia ada lag effect, mana ada kesan yang terkebelakang. Mana kalau kita kata apabila lockdown dilakukan pada bulan April, kesannya hanya berlaku pada bulan Julai dan Ogos. Jadi apabila kita baru tak sampai sebulan pun mengadakan sekatan ini, dan tentulah kita tidak menjangkakan kesan yang akan wujud sekarang. Dan apa yang kita lihat hari ini merupakan kesan yang berlaku 3 bulan lepas. Jadi mana kita perlu melakukan sesuatu yang lebih drastik. Saya rasa kita perlu mencari bagaimana nak menguji seberapa ramai orang di setiap keluarga. Jadi kita tahu mana keluarga yang ada dan boleh menjangkit. Sebab hari ini sebenarnya kita tidak tahu siapa yang ada. Saya pun mungkin ada. Tapi kerana tidak ada satu alat untuk mengukur, jadi kita semua tak tahu. Prof, Kerajaan Negeri Selangor baru mengeluarkan satu kenyataan di mana bagi mengatasi masalah peningkatan kes terutamanya di Selangor, pihak Kerajaan Negeri akan mengenakan kompaun kepada klinik ataupun hospital swasta yang tidak melaporkan kes positif secara terus pada hari yang sama. Jadi pada pendapat Prof, adakah kompaun itu perlu dikenakan lebih tinggi dan adakah pelaksanaannya itu boleh dilakukan di seluruh negara? Saya rasa ada banyak pertimbangan mengapa mungkin klinik tidak melaporkan
Mungkin itu kehendak pelanggannya sendiri. Tapi yang penting sebenarnya, kita perlu mengawal orang yang ada jangkitan tidak boleh keluar rumah. Bukan kita mengawal di lapangan, memastikan orang tidak boleh keluar rumah. Ini sebenarnya yang saya rasa perlu dipikirkan semula. Kalaulah hari ini ada satu alat yang boleh menguji setiap orang sebelum keluar rumah, dia mesti disahkan tidak ada jangkitan. Barulah kita boleh memastikan ini boleh diselesaikan, saya rasa. Okey, baik. Terima kasih Profesor Emeritus Dr. Barjoya Barida yang merupakan penganalisis ekonomi.